Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana kita dapat pada malam ini berkumpul untuk sambung semula kuliah tafsir ataupun tadabbur daripada surah Al-An'am, iaitu berkaitan dengan huraian maksud dan juga ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah Al-An'am. Dan kita sampai kepada ayat 73 pada malam ini, dan insya-Allah kita akan cuba menghuraikan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-73 ini setakat yang sempat pada malam ini ataupun pada halaqah kali ini. Okey, kita cuba tengok apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-74, 74, ayat yang ke-74. Okey, bagi sesiapa yang ada mushaf ataupun ada teks Al-Quran, boleh sama-sama ikuti bacaan dan huraian daripada ayat tersebut. Okey, boleh kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Ibrahim li abihi Azar. Kita berhenti dulu setakat tu. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya abihi Azar. Azar bapa Nabi Ibrahim. Kenapa kita berhenti di situ? Apabila kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, Ibn Kathir umpamanya, dinyatakan bahawa para ulama tafsir, yakni mufassirun, berbeza pandangan tentang siapa Azar. Itu poin yang pertama. Al-Quran menyebut, dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, abun, abi, bapa. Tetapi para ulama tidak sepakat siapa Azar kepada dua pandangan. Sekurang-kurangnya dua pendapat. Satu, Azar merujuk kepada bapa kandung. Maknanya Ibrahim bin Azar. Bapa dia, bapa betul dia. Sebab Al-Quran sebut li abihi, bapaknya. Pandangan yang kedua, Azar bukan bapa Nabi Ibrahim, tetapi bapa saudara Ibrahim. Orang utara panggil pak menakan. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Kalau kita tengok dalam ayat, id qala Ibrahimu li abihi, dan berkatalah Ibrahim kepada bapaknya. Berkata kepada bapaknya lah, pasal apa yang nak hidup bapak saudara punya? Sebab itu, apabila kita memahami Al-Quran, kita kena memahami dengan uslub bahasa Arab. Pasal Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebab itu munculnya perbezaan pendapat. Kerana di sisi orang Arab, mereka memanggil bapa saudara dengan panggilan abi. Dia panggil pak menakan tu dengan panggilan bapa. Sebab itu ada kemungkinan, ada kebarangkalian bapa di sini merujuk kepada bapa saudara. Kerana orang Arab bila dia panggil pak menakan pun dia panggil bapa. Umpamanya kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang Nabi Yaqub alaihi salam.
Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'budu min ba'di. Dan tidakkah kamu melihat, menyaksikan syuhada apabila datang id hadara Ya'qub, apabila datangnya ajal sakaratul maut kepada Nabi Allah Ya'qub, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'budu min ba'di, apa yang kamu nak sembah selepas aku mati? Anak dia jawab apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau. Siapa bapa-bapa dia? Ibrahim. Ibrahim melahirkan Ishaq. Ishaq melahirkan Ya'qub. Ismail bukan bapa kepada Ya'qub. Ismail ni kalau kiranya Ibrahim dia ada Ishaq dan dia ada Ismail. Ishaq lahirnya Ya'qub. Ya'qub lahirnya Yusuf. Jadi Ya'qub dengan Ismail lagu mana? Nak menekan lah. Kan? Pasal Ismail ni dua beradik dengan bapa dia Tetapi Al-Quran menggunakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Sebab itu juga kita keluar sikit. Berlaku perbezaan pendapat tentang status bapa Nabi. Bapa Nabi duduk di mana? Khilaf di kalangan para ulama. Satu orang laki-laki mari dekat Nabi. Dia tanya apa? Aina abi? Pak aku duduk syurga ke neraka? Abuka finnar. Pak hang duduk di neraka. Dia menangis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia menangis. Bila Nabi habaq pak dia duduk dalam neraka, dia nak balik, Nabi panggil dia. Inna abi wa abuka finnar. Hadis ini menjadi perdebatan besar di kalangan para ulama. Nabi kata apa? Inna abi, pak aku, wa abuka, dan pak hang finnar, dua-dua duduk dalam neraka. Kontroversi. Hadis ini kontroversi. Kalau kita cakap sebarangan, orang boleh salah faham. Maka muncullah apa dia? Interpretation, tafsiran yang mengatakan bapa itu yang Nabi kata inna abi wa abaka wa abuka, sesungguhnya bapa aku dan bapa engkau di dalam neraka. Sesungguhnya abi, bapa Nabi itu bukan Abdullah tapi siapa? Siapa dia? Abu Talib. Sebab itu ada pandangan yang mengatakan bapa Nabi ahli syurga. Macam mana dia faham hadis ni? Macam mana dia bertafsir takwil hadis ni? Perkataan Nabi tu dia tak tolak, tapi dia tak faham kata bapa tu bapa Abdullah, tapi bapa tu Abu Talib. Abu Talib yes masuk neraka. Cuma Syiah kata dia tak masuk lah. Tak apalah, dia terkeluar daripada fahaman kita. Tapi saya nak bagi tahu orang Arab pak menakan pun dia panggil pak, menyebabkan berlaku khilaf. Saya sebut ni pasal kita mengaji, tapi qaul yang muktamad, yang kuat, ni bapa mana ni? Azar memang bapa Ibrahim. Saya tak akan tengok banyak hujah kan? Tapi saya nak bagi tahu poin yang pertama, khilaf. Azar ni siapa? Bapa dia ke? Bapa. Sebab dia pergi pula. Pasal apa dia tak boleh terima? Dia tak boleh terima kata Azar ni bapa kandung, tapi dia pergi faham kata bapa saudara. Kerana mereka beralasan. Alasan dia bagus ya. Tak mungkin seorang nabi lahir daripada benih orang kafir. Sebab Azar dalam ayat ni, Azar macam mana ni? Azar dalam ayat ini seorang yang musyrik, kafir. Tak mungkin seorang nabi lahir daripada benih yang kafir.
Sebab itu kita tak boleh terima, kita tak boleh kata Azar ni bapak kandung, bapak Nabi Ibrahim, orang yang Muslim, orang yang bukan musyrik, tapi Azar ni bapak saudara dia. Tak mungkin Nabi itu lahir daripada benih yang musyrik. Tapi itu alasan yang tak kukuh. Sebab apa? Cantik. Satu orang ulama besar di Jordan, alim, Syekh Fadl Hasan Abbas, ada kitab dia malam ni, dalam ulasan dia ni, dia kata apa? Menarik, dia kata. Dia panjanglah dia cerita, tapi saya nak ambil yang poin yang dia sebut dalam kitab ni yang menarik. Dia kata apa? Dia kata, pasal apa kita tak boleh terima Nabi-Nabi ni ada yang lahir daripada bapa yang musyrik. Pasal apa kita tak boleh terima? Dia bagi alasan. Alasan dia menarik. Alasan dia apa? Kita telah baca dalam banyak nas yang mengatakan bahawa sebahagian besar daripada kaum keluarga, anak-anak para nabi, mereka kafir. Itu dia punya argument dia. Saya rasa argument ni cantik. Dia kata, pasal apa kita tak boleh terima kalau Nabi ada bapa kafir? Hatta kan dalam Quran cerita, sebahagian Nabi-Nabi, anak dia kafir, isteri dia pun kafir. Fadl Hasan Abbas, dia kata apa? Kalau kita nak fikir, ada pak kafir yang teruk ke atau ada anak kafir yang teruk? Anak Dia kata fal aula fa ahaq. Lebih utama kita kata apa? Tapi tak boleh lah pasal Quran sebut. Kita kata apa? Tuan-tuan, mana teruk statement kata Nabi ni pak dia tak beriman. Dengan statement Nabi ni anak bini dia tak beriman. Lebih teruk statement kedua. Macam saya bagi contoh macam ni ya. Saya bagi contoh saya. Dia kata pak ustaz tu bukan bagus pun. Okey, tak apalah. Tapi kalau depa kata, anak bini dia pun tak boleh pakai. Oh, yang tu berat. Maka kalau Al-Quran mengakui bahawa ada keturunan nabi-nabi, anak dan isteri nabi-nabi itu yang tak beriman, kenapa kita tak boleh mengakui adanya bapa-bapa daripada kalangan nabi-nabi ini yang tidak beriman? Demikian apa yang disebut oleh Fadl Hasan Abbas ketika dia komen ayat ni. So kita boleh terima tak? Kita boleh terima. Bukan alasan tu saja. Nas. Sekali kita akan tengok. Tuan-tuan baca ada hadis. Hadis pak Nabi Ibrahim ni jadi apa? Ya? Pak Nabi Ibrahim ni the end of the day. Dia jadi apa? Dia jadi menatang. Nasib baik ada rakaman. Saya takut juga saat ni keluar mai kan. Kuih teruk dah dia ni. Dia boleh pergi panggil menatang kat pak Nabi Ibrahim. Ada hadis kan? Hadis pada hari kiamat. Tuan-tuan baca kan dengan saya? Yang mana bapa Nabi Ibrahim bertemu dengan Ibrahim di padang mahsyar. Kemudian dia kata apa? Ada hadis tu kalau kita nak baca sikit. Ketika mana dia jumpa dengan bapa dia, menariknya Allah bagi peluang dia bercakap dengan bapa dia. Iaitu dia kata dekat bapa dia. Dia kata dekat bapa dia, bukankah telah aku larang engkau daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, alam akul laka la ta'sini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia kata kat bapak dia pun jumpa balik jejak kasih. Dulu aku kata dah jangan duk lawan aku. Fayaqulu abuhu, bapak dia pun jawab balik, falyum la a'sika. Hari ni aku tak akan lawan hang dah.
Aku nak ikut. Fayaqulu Ibrahim. Ibrahim pun bila dengar, tuan-tuan masa tu nak kira apa dah kan? Tak boleh lah. Kita punya the last day bila? Sebelum matahari terbit. Esok tuan-tuan bangkit, tak terbit lagi belah barat. Go on. Buatlah ikut suka. Jangan celik-celik terbalik. Terbit belah barat, stop. Jangan buat. Kan? Pasal itu mereka duduk bangkit, mereka tengok terbit belah mana? Belah timur. Tak apa, kita lena balik. Kalau bini kata terbit belah barat dah bang, jom ambil yang. Kemudian Ibrahim kata, ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun fa ayyu khil akhdha min abil ab'a. Dia jumpa bapak dia kata, wahai Tuhan, bukankah kau dah janji tak mau nak malukan aku pada hari ini? Adakah benda yang lebih memalukan daripada mempunyai bapa seorang ahli neraka? Kalau dia masuk dalam neraka, semua kenal kata bapa aku, takkah aku malu? Tuan-tuan, kita tak boleh bayang. Ini bapa seorang Nabi. Lepas itu bila kita baca ayat-ayat seumpama ini, kita merenung anak-anak bini kita. Apa akan berlaku? Ibrahim kata kat Tuhan, ya Allah, kata tak nak jaga ayak muka aku ni, malu ni. Saat ni berkata tupak Nabi Ibrahim, malu. Allah buat apa? Allah tukar bapa dia menjadi seekor binatang. Kemudian Allah campak ke dalam neraka, dan orang pun tak kenal kata tu bapa Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itu tuan-tuan, sungguh pun kita sebut bahawa anak boleh tolong ayah, boleh bagi syafaat, ahli keluarga boleh tolong bagi syafaat, sanak saudara, tapi kena ingat, hendaklah orang yang ditolong itu, yang hendak dibantu itu, dia juga mendapat izin daripada Tuhan. Takut sekali kita nak tolong, Tuhan kata dia ni tak boleh tolong. Naya. Kan? Sebahagian orang dia syok kan? Dia kata aku tak apalah ada anak hafal Quran, aku tak apalah ada anak mati kecil, aku tak. Jangan. Itu bukan satu jaminan. Okey, kita sambung. Kemudian orang bincang sikit tentang azar ni. Apa dia? Azar ni kalau kita tengok, dia ada nama lain yang disebut dalam riwayat-riwayat yang ada, iaitu namanya seperti mana yang disebut oleh para ulama, iaitu Tarukh ataupun Tarikh. Nama lain kepada bapa Nabi Ibrahim ni Tarukh ataupun Tarikh. Tarikh ataupun Tarah. Ni berapa orang pak ni? Kan? Katanya nama Tarikh ataupun Tarah ni disebut dalam Taurah. Disebut dalam riwayat Taurah. Sekali lagi tuan-tuan, nak bagi mudah faham, tak pelik lah. Pasal apa? Untuk satu orang ada 5-6 nama, mustahil tak? Tak mustahil. Mungkin nama panggilan lain, nama gelaran lain. Sebab itu ada yang kata Azar laqab. Bukan nama, bukan real name, tapi gelaran. Nama dia Tarikh atau Tarah. Tuan-tuan nak pakai hak mana? Saja lama tak jumpa sembang pergi. Tuan-tuan nak pakai hak mana? Pakai hak Quran, nak pakai Taurat. Wah. Tak payah fikir. Kan? Quran kata azar. Yang ni pun tak payah duk khilaf. Dia berkata tu ada riwayat tarikh. Tarikh tu dalam Taurah. Yang hang nak beriman dengan Taurah, pakai hak ni lah. Quran kata azar. Kan? Tapi saya nak cerita kan. Cerita. Okey. Kemudian menariknya juga, kita sambung sikit. Dia nasihat. Tuan-tuan, banyak ayat yang cerita dia nasihat bak dia. Banyak. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, banyak. Dia apa? Dia nasihat lah. Quran cerita. Kan? Dia panggil bapak dia. Kalau kita tengok dalam ayat seperti Ya Abati. Dia panggil bapak dia. Ya Abati. Ya Abati. Wahai bapakku, kenapa kau macam ni? Wahai bapakku. Bukan ayat ni saja, banyak ayat-ayat lain yang menceritakan bagaimana nasihat dalam Al-Quran. Umpamanya dalam surah Maryam ayat 42.
Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Wahai Quran ni, bahasa Arab ni bila dia panggil ya abati. Abati ni panggilan yang paling lembut pada satu orang bapa. Pak dia kafir ni. Ya abati, wahai ayahandaku. Tu tengok uslub bercakap dengan orang kafir ni. Kadang-kadang kita ni dia pak dia tak sembahyang ataupun pak dia ni dia tiba cerah kan. Dia ada sebahagian anak muda ni dia ekstrim sikit, dakwah tu tak berjalan lah. Dia baguslah dia main masjid kan, mungkin pak mak dia tak main masjid, pak mak dia kurang sikit. Approach pendekatan tu kadang-kadang jadi fitnah. Tak bercakap, tak bertegur siapa pasal apa? Pasal tak sembahyang, duk baca kita ahli neraka apa semua kan. Ambil ruh Ibrahim dakwah bapa dia. Ya abati. Dia kata lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Awak duk pi sembah Tok Kong ni, dia bukan boleh dengar dan dia bukan boleh tengok. Tapi dia sebut tu elok lah. Kemudian dalam ayat yang lain dia kata apa? Dia kata ya abati, wahai ayahku, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Janganlah duk buat kerja sembah Tok Pek Kong ni. Aku takut Allah Ta'ala bagi azab. Ayyamassaka. Maknanya banyak kali dia tegur. Kita berapa kali tegur? Kan? Kadang-kadang bapak tu jahil. Keluarga tu, ahli keluarga tu jahil. Relax lah, sabarlah. Kan? Ada juga banyak kes kan. Hidup ajak mak bapak main kelas apa semua tak mau. Sabar. Kan? Uslub dakwah tu. Kan? Bil hikmah. Pasal dia status dia bapa. Hatta kan suami dengan isteri. Kalau suami tu tak bagus, isteri tu bagus, tak bolehlah cakap lebih kurang. Dia tak layan apa, mayang pun tak mau. Tak betul. Dari sudut pendekatan tak betul. Okey? Banyaklah dia tegur bapak dia. Kan? Okey? Dia tegur. Saya nak petik kata-kata Ibn Ashur. Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Dia kata apa? Dia kata, apabila kita baca ayat dan apabila Ibrahim berkata kepada bapaknya, apa dia kata? Atattakhidhu asnaman alihah. Pasal apa yang duk pi sembah berhala ni? Ibn Ashur kata, ini satu kata-kata yang bagus ya. Saya suka nak baca ni. Saya kata apa? Ayat ini menunjukkan walaysa fi dhalik ma yunafi. Dia kata ayat ini menunjukkan bahawa walaupun kita diarahkan untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Quran suruh kita buat baik dekat mak ayah kita. Wabil walidaini ihsana. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan menegur kesalahan dan memperbetulkan kesilapan mak ayah tidaklah menafikan kebaikan kita kepada mereka. Artinya apa? Kalau mak ayah kita silap, mak ayah kita salah, mak ayah kita melakukan sesuatu yang tak betul, kita kena tegur dengan cara yang berhikmah. Tegur itu bukanlah bermaksud kita berlaku biadab. Pasal Ibrahim dia sayang bapa dia. Dia panggil pun panggilan yang cantik, mulia, tetapi itu tidak menghalang dia untuk tegur. Teguran mesti diberikan. Maknanya kalau dia buat silap, kita kena tegur. Tak bolehlah dia bapak kita, dia suami kita. Tak. Ibn Ashur kata ayat ini menunjukkan bahawa walaupun dia tu bapak kita, mak kita, kita kena buat baik, kena taat, kena melakukan apa? Ihsan. Tapi kalau dia silap, kena tegur. Ibrahim tegur. Ni hang tegur aku, ni hang tak tahu kata anak kena dengar cakap pak. Tak. Itu tak betul. Tegur itu satu bab yang lain. Okey? Sebab kita ni apa? Ketaatan
tidak melebihi daripada Allah dan Rasul. Tapi macam saya sebut tadi lah, bukan kita ambil tentang semangat teguk tu, tapi cara teguk tu pun kita kena ikut. Okey? Jadi Ibrahim teguk bapak dia. Tapi akhirnya tuan-tuan, bapak dia ikut tak? Tak ikut. Bukan satu kali, dua kali. Sehingga tuan-tuan kalau baca kisah Nabi Ibrahim ni, sampai bapak dia mati. Lepas bapak dia mati, dia buat apa? Dia nasihat, dia dakwah, dia usaha sampai bapak dia mati. Dia pulun nak tarik, nak selamatkan bapak dia. Tapi sampai ke saat yang terakhir, dia tak berjaya. Nabi Ibrahim tak berjaya. Sehingga kan lepas bapak dia mati, tuan-tuan, apa yang dia buat? Sehingga Al-Quran teruk dia. Sehingga dia sedar kata dia silap. Dia memohon ampun untuk bapak dia. Dia usaha, bapak dia tak berjaya. Tuan-tuan, ini yang kita kena faham, bahawa hidayah bukan di tangan manusia. Hatta kan Ibrahim pun tak boleh nak tarik bapak dia sampai bapak dia mati. Dan banyak lagi contoh-contoh para Nabi. Itu bukan tanda mereka gagal. Itu bukti bahawa hidayah, satu, dia bukan di tangan manusia. Pasal itu Nabi sendiri banyak daripada kalangan ahli keluarga dia yang dia tak berjaya. Contoh yang paling besar, ni saya nak bagi tahulah kat tuan-tuan, supaya jangan frust, jangan putus asa, jangan kecewa. Teguk anak-anak, teguk bini, teguk laki, teguk mak ayah, teguk kawan-kawan. Kalau sekali dua reject, tak berkesan, itulah sunnah kepada dakwah. Dan kita tak bertanggungjawab sama ada dia terima, tak terima, berubah ataupun tidak. Itu bukan urusan kita. Jadi tuan-tuan tak usah hati. Aku teguk 3 kali tak mau berubah, aku tak mau ambil tahu, mampu pi. Oh, senang kerja kita, mampu pi lah. Mampu pi tu duduk di mulut dah. Berapa kali dah hang ajak? Ada 2 kali, 2016 sekali, 2015 sekali. 2 kali ajak cukup kot? Tak. Sampai bila kita nak ajak? Kita ikut sunnah Nabi sehingga ketitisan saat yang terakhir. Artinya tuan-tuan tak boleh stop. Kerja dakwah ni tak boleh stop. Kerja nak tanasuh, kerja nasihat, kerja tarbiyah anak bini ni, kaum keluarga ni tak ada istilah berhenti. Beranak nikah pandai ambil beranak erti, takkan benda-benda ni tak erti, dia tahu cari makan pun pandai. No, dia tak ada istilah tu. Sebab itu mulut orang-orang beriman dia tak berhenti daripada tanasuh, daripada nasihat, menasihati, tegur menegur. Dia kata tegur sangat saat ni, dia tak mau pula duk bagi elok-elok dah tengah 200 tak bagi terus. Makan suap. Ni pun masalah juga dengan mak bapak ni. Cakap pi perempuan ni tak semayang ke, aku tengok maghrib pun duduk depan TV apa semua kan. Anak dia pun masuk dalam bilik bagi tengah 200 sengap terus sampai ke balik. Untuk tutup mulut ni kita kena bagi sesuatu. Kita buat kerja kita. Ibrahim tak berjaya. Hatta kan Nabi sendiri pun tak berjaya. So tuan-tuan, wama 'ala rasul illa balagh. Quran kata, tidaklah tanggungjawab rasul itu melainkan sampai. Pasal itu macam kita dakwah, macam saya ceramah ni, ceramah ajalah. Sama ada benda tu nak berkesan ke, nak masuk ke, untuk diamalkan ke, ataupun berjaya tak berjaya, itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan. Nabi Allah Ibrahim, dia gagal untuk kes bapa dia. Dia minta ampun. Quran tegur, dia musuh Allah. Tak boleh. Tak boleh minta ampun. Demikian juga Nabi. Dia pergi jumpa kat bapa saudara dia kan. Tuan-tuan pun baca kisah-kisah terakhir Abu Talib. Nabi pi jumpa bapa menakan dia. Nabi kata apa? Ya am, wahai bapa saudaraku, dekat nak mati tu. Maknanya lama mana dia pulun, dia usaha tu tak berhenti. Nabi ni Nabi. Tak tahulah kot Nabi tak boleh hok kita boleh. Dia berkata apa dia ustaz? Ayat terang hati. Kan? Baca-baca.
Kan? Bagi Abu Talib minum kan, mengucap tak dan siang. Saya pun tak tahu pasal apa Nabi tak buat ayat terang hati. Bagi minum kan. Tegak sangat Abu Talib. Pasal ramai duk mai jumpa. Dia kata tak dengar cakap ustaz weh, buat ayat sikit bagi dengar cakap. Saya lah, orang lain saya tak tahu kot depa teror. Tapi saya kalau boleh buat ayat bagi dengar cakap, bini saya lalu saya bagi minum. Bukanlah tak dengar cakap. Tapi ada benda lah kita nak buat tu, faham lah. Pasal tak boleh buat ayat tu lah kita tak teruskan ke step yang berikutnya. Depa nak minta kat kita kan. Kalau boleh kita buat lama dah ayat tu. Buat bagi dengar cakap, buat bagi laki saya dengar cakap sah. Bukanlah bini saya tak dengar cakap, bagilah dengar cakap bab lain. Adalah satu dua bab rahsia kan. Okey. Tuan-tuan, hidayah dia kena usaha. Manusia nak jadi baik, dia tak boleh baik dengan terkejut, dia baik dengan ilmu dan dakwah. Sebab itu Nabi pi dekat bapa saudara dia, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Sebut kalimatun uhaju laka inda Allah. Sebut, dia takut ni pasal nak mati dah ni. Sebutlah. Bohlah dah ni. Sebutlah wahai bapa saudaraku, satu perkataan kalau hang sebut yang lama-lama tu nanti aku cakap dengan Tuhan. Uhaju laka, aku akan berhujah. Nabi bagi satu jaminan, aku akan berhujah di hadapan Tuhan membela engkau. Tapi nak bagi bela tu mau sebut ni, kalau tidak tak boleh. Sampai kesudah dia tak sebut. Perah Nabi. Tuan-tuan tahu mana, kita tahu mana kata Nabi perah. Tuan-tuan baca tak masa siapa Nabi kecewa tau. Masa bapa Abu Bakar masuk Islam. Siapa dia bapa Abu Bakar? Abu Quhafah. Abu Quhafah ni dia masuk Islam lewat masa pembukaan kota Mekah. Bapa Abu Bakar lah, Bakar Siddiq. Abu Bakar masuk dulu, pak dia tak masuk Abu Quhafah main masuk Islam. Nabi Muhammad tengok rambut putih. Ini hadis berwarna. Dia tua dah. Masuk Islam pun pembukaan kota Mekah. Ramai bakal masuk, dia pun masuk. Nabi kata pergi buh color sikit, rambut putih macam burung merpati. Tua masuk lewat. Abu Bakar ni dia cinta kat Nabi tau. Dia cinta. Dia kata apa? Kan? Dia kata kalaulah boleh. Dia seronok lah pak dia masuk Islam. Tuan-tuan, pak masuk Islam. Selamat dari neraka. Dia kata kalaulah boleh tempat Abu Quhafah tu aku tukar dengan Abu Talib, aku akan bagi Abu Talib masuk Islam. Biar pak aku tak masuk, tak apa. Umpamanya macam tu lah. Sampai ke tahap itu cintanya Abu Bakar. Dia kata kalaulah boleh dia tukar bapa dia dengan bapa menakan Nabi, bapa saudara Nabi, dia bagi bapa saudara Nabi masuk Islam pun tak apa. Bapa dia tak. Sebab apa? Kerana itu akan lebih mengembirakan hati Nabi. Sampai tu dia fikir, subhanallah. Sahabat. Dia kata bapa aku masuk Islam, aku syok, aku gembira, aku bersyukur. Nabi pun syok. Tapi aku rasa kalau bapa saudara Nabi Abu Talib masuk, tentu Nabi lebih seronok. Aku rasa aku suka yang tu. Aku suka kalau Nabi lagi seronok. Demikian sahabat. Nabi bila bapa dia mati, bapa saudara dia meninggal dunia, dia sedihlah, dia tak berjaya. Dia minta Allah Ta'ala ampun dosa. Quran turun ayat perbetul Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ni kita mau ingat, mau pegang, jadikan sebagai satu panduan. Jangan kecewa dalam dakwah. Usaha kita sampaikan, cerita ke orang, bagi tahu. Sebab Al-Quran kata innaka, sesungguhnya engkau Muhammad Rasul. Apatah kita nak banding manusia biasa yang tak ada kedudukan di sisi Tuhan.
Allah bagi tahu, la tahdi, engkau tidak boleh memberi hidayah. Siapa? Man ahbabta, kepada orang yang kau sayang. Tak boleh. Artinya kalau Nabi nak kawan ni, kawan tak nak kawan tu, Tuhan kata tak boleh. Itu hak dia. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi siapa yang nak tentukan kawan tu dapat ke tak dapat? Tuhan, bukan Nabi. Pasal itu kadang-kadang kita duk sebutkan iman tak dapat diwarisi. Betul, dari sudut makna dia. Walaupun tu bukanlah dalil. Tuan-tuan kena baca hadis-hadis lagu ni, ayat-ayat macam ni lah. Saat ni duk pergi dakwah, dia tahu macam mana anak tengok tak jadi, iman tak dapat diwarisi. Tu bukan dalil, tu lagu. Astagfirullah. Bacalah kisah-kisah macam ni, buat nas, buat hujah. Ini dia pergi bubur lagu. Tak apa. Innaka la tahdi man ahbabta. Pasal itu kita tengok apa? Kita tengok kaum Nabi apa? Kaum keluarga Nabi Nuh, kaum keluarga Nabi Lut. Mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita sambung. Masalah kaum dia ni masalah apa? Ini pun masalah berat juga. Masalahnya mereka mensyirikkan Allah dengan sembahan. Inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, wahai ayahku, dan kaum engkau, mereka di dalam kesesatan yang nyata. Fi dalalin mubin. Ada cerita kan, saya cerita kat tuan-tuan. Bagus juga mengaji tafsir ni, boleh guna kadang-kadang. Pergi di Mekah, tak erti nak balik hotel, sesat. Dia mengaji tafsir, kata fi dalalin mubin ni kesesatan yang nyata. Dia kata boleh guna ni. Kesesatan yang nyata ni bukan sesat ni, sesat akidah. Akidah. Quran bila dia sebut dalalah, dia merujuk kepada dalalah apa ni? Akidah. Cakap dengan pulih Arab tu, ana fi dalalin mubin. Aku dalam kesesatan. Pulih Arab tu suruh. Duduk di Mekah masa sesat lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Bagi ya kadang-kadang mengajar tafsir. Saja selingan. Okey. Keluar kaum dia, apabila dia seru kepada dakwah tauhid, apa kaum dia jawab? Yang ni kita tak mau guna buh ni. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, Allah merakamkan tentang jawapan balas kaum Nabi Ibrahim apabila dia tegur depa ni, dakwah depa ni, depa kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Tuan-tuan jangan pakai buh ni. Buh ni buh yang digunakan oleh alasan ini, alasan yang digunakan pakai oleh kaum Nabi Ibrahim ketika jawab. Dia kata apa? Bila Ibrahim kata pasal apa yang duk sembah ni, tok pekong ni dah tak boleh dengar, dah tak boleh tengok, tak boleh cakap, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Ibrahim duk berhujah dengan depa. Satu ya. Depa balas balik, depa jawab balik satu ya. Ibrahim bawa mai hujah macam-macam. Nak bagi depa sedar, depa tak sedar. Pasal apa? Depa kata, "Ni inna wajadna." Yang hang duk kata kat kami duk sembah tok pekong ni, kami telah mendapati aba'ana, pok-pok kami, tok-wan kami, tok nenek kami, orang dulu-dulu semua duk buat dah lagu ni. Kami beranak-beranak celik-celik pun tok pekong ni lah mereka duk sembah. Hang tak payah duk main cakap banyak lah. Gitu ya. Amalan turun-temurun, tradisi, warisan, heritage. Ibrahim bawa main hujah bagi sedap, buka biji mata tu, bagi celik. Dia kata inna wajadna aba'ana. Ni takkan tok wan pak mak kami salah. Takkan depa tu buat benda tak betul. Dah depa dah buat dah. Kami ikut je lah. Kami meneruskan apa yang depa buat. Tengok tuan-tuan.
Ini juga jawapan yang diulang oleh golongan musyrikin Mekah ketika Nabi seru kepada mereka. Dia berkata apa? Aja'ala alihatana. Hei Muhammad, adakah engkau nak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ni, Tuhan-Tuhan tok nenek kita yang dah disembah kurun, turun temurun, kurun berkurun, abad berabad, dah lama dah mereka dah buat. Tiba-tiba hang man nak bagi mereka jadi satu, nak ajak kami Tuhan tu satu. Tengok tuan-tuan bagaimana Allah menutup pintu hati mereka dengan alasan turun temurun. Pasal itu dalam Islam ni bahaya ni, penyakit orang dulu-dulu ni, orang dulu-dulu. Quran cerita tentang kesalahan beralasan dengan orang dulu-dulu, kan? Okey? Seterusnya kita sambung ayat tadi, nanti kita akan bawa tafsiran. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Allah kata, dan kami perlihatkan kepada Ibrahim kebesaran kerajaan kami, kerajaan langit dan bumi, supaya dia termasuk daripada orang-orang yang yakin. Tuan-tuan, sikit kita ulas. Dalam agama ni, kita mengaji ada dua benda lah. Secara umumnya kita nak sebut. Satu kita panggil syariah. Hukum hakam. Hukum hakam lah. Syariah ni hukum hakam. Pasal itu kita panggil syarak. Dilarang oleh syarak. Siapa dia syarak? Siapa dia yang menyusun syariah? Allah. Okey. Satu lagi dia panggil sunnatullah. Artinya kejadian alam. Yang ni pun Quran rajin juga sebut. Artinya kadang-kadang manusia ni sebelum dia beriman dengan syariat Allah, dia beriman dengan kejadian alam. Sebab itu salah satu daripada gaya Al-Quran nak convince, nak bagi Nabi Ibrahim ni kukuh, nak mengajar Ibrahim tentang kebesaran Tuhan, dia suruh tengok alam. Sebab itu kita manusia ada satu kempen dalam agama ni, suruh kita berjalan di atas muka bumi ni untuk melihat kebesaran Allah. Betul, saya tak nafikan tuan-tuan mari mengaji, dengar ayat-ayat Quran, dengar hadis Nabi, tuan-tuan beriman, tuan-tuan yakin. Tetapi kita juga kena mengaku bahawa bila kita pergi keluar, jalan, tengok laut, tengok bukit bukau, tengok apa yang Allah buat, itu juga berfungsi untuk menambahkan keimanan kita. Pasal itu orang-orang yang cerdik pandai ni, banyak yang jumpa Islam. Dan mereka tak buka pun, tak baca Al-Quran, tapi bila mereka kaji, mereka jumpa. Pasal apa? Ini gaya Quran. Quran kata kat Nabi Ibrahim, tengok malakutas samawat. Kan? Cuma tengok ni ada dua lah. Satu dia tengok cantik ya. Dia kata cantik no. Satu orang beriman bila dia tengok, satu dia cantik lah. Satu lagi dia balik pemandangan itu kepada yang mencipta. Itu yang berlaku kepada Ibrahim. Kemudian kita sambung sikit. Ini kita baru tafsiran ringkas, belum kepada huraian lengkap lah, untuk kita faham sepintas lalu. Kemudian Allah sambung ayat yang berikutnya. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaban. Lepas tu kena ada mashah. Tuan-tuan cuba tengok. Ayat Quran guna. Kita belajar bahasa Arab sikit. Falamma janna alaihi al-lail. Apabila telah janna. Ayat tu dia tulis jinnun. Betul tak? Tuan-tuan, ni cara nak belajar bahasa. Senang ya? Jin dengan nun, maksud ataupun penggunaannya dalam bahasa merujuk kepada sesuatu yang tersembunyi.
Pasal itu kalau kita terjemah, janna alaihil lail, apabila malam telah menyembunyi, tersembunyi. Janna, jinnu ni benda-benda yang tersembunyi. Saya bagi contoh. Apa benda yang tersembunyi? Tak percaya? Perkataan tu mesti jin dengan nun. Jin. Jin. Siapa nampak jin? Jin tak boleh tengok. Ada ayat Quran kan? Ha? Mana ayat dia? Ha? Tak tahulah mengaku tengok jin tu. Ha. Pelik kan? Dia kata dia nampak jin, dia nampak hantu. Hantu mana dia nampak kita tak tahu. Kan? Tapi dalam Quran, jin dengan nun, jin tu sendiri, sesuatu yang tak boleh dilihat. Sebab itu kita panggil dia jin. Ha. Siapa yang kata dia nampak jin? Payahlah orang Melayu ni, dia kena terang habis. Jin tu alias hantu. Dia tak nampak jin, ustaz. Lepas tu apa yang dia nampak? Dia nampak hantu. Oh ni. Ni sambil sebek kecil pun tidak kena. Hantu tu jin lah. Soalan saya, bolehkah nak tengok jin? Saya kata tak boleh. Dia nampak, ustaz. Tak tahu, tapi Quran sebut dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Siapa yang duk kata dia nampak jin, dia nampak hantu, dia nampak setan, dia nampak iblis, pergi baca ayat ni. Tak boleh nampak. Quran kata la tarawnahum. Pasal tu kita tengok apabila orang cerita tentang hantu yang dia tengok berbeza. Bila orang Melayu cerita hantu, hang nampak hantu. Hantu tu lagu mana? Dia pun cerita lah rambut macam ni apa semua, langsiak apa semua. Hantu yang dilihat oleh orang Melayu takkan dilihat oleh orang Cina. Kita tengok cerita Cina, hantu-hantu orang Cina nampak Cina nampak hantu. Kita kata orang Melayu tak pernah nampak hantu ni. Tengok. Pi ke orang putih pula, Dracula, hantu dia Dracula lah. Orang Melayu tak pernah cerita Dracula. Murung ke semua. Baik Melayu, baik Cina, baik India, semua murung. Semua tak pernah nampak. Cuma tak tahu boleh akai mana. Tak boleh nampak. Cuma kita tak nafikan mereka boleh menyerupa. Yang tu boleh. Kalau mereka transform, jadi Transformers, kita boleh nampak. Mereka jadi apa? Orang ke ular ke anjing boleh nampak. Tapi the real face, muka sebenar hantu, tak boleh nampak. Pasal mereka boleh tengok kita. Kita tak boleh tengok mereka. Lepas tu mereka duk kata, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Makna jin yang paling baik, manusia yang paling jahat. Saya rasa kalau teratu jin, cerah habis kita kan. Ingat dia nak biar kita duduk lagu ni. Musik mampu. Tak ada jin ni benda yang pasal itu dia panggil jin. Okey, itu satu. Sebelum kita azan, perkataan kedua. Janin. Jinnun, janin. Janin duduk di mana? Fi batn, dalam perut. Boleh nampak? Tak boleh. Satu lagi. Jannah, syurga. Pun satu benda yang tak boleh nampak. Itu dia punya gaya bahasa tu kan. Sebab itu Quran guna falamma janna alaihi al-lail, apabila malam itu menutupi. Apabila malam itu menutupi, apa yang keluar? Bintang. Kita tengok apa kata Ibrahim pada bintang dan apa ulasan tafsir tentang ayat itu. Kita ambil satu dua ayat. Sebelum daripada itu kita bagi laluan kepada azan terlebih dahulu.
Bismillah, kita mula pusingan yang kedua. InsyaAllah kita akan cuba habiskan sikit. Apabila telah malam, ditutupi siang, ra'a kaukaban, Ibrahim melihat kaukaban. Kaukab, bintang. Bila malam baru kita nampak bintang kan, siang kita tak nampak. Hakikatnya dia ada siang dan malam. Cuma dia nak kena tunggu malam baru nampak. Apa Ibrahim kata? Dalam ayat tu, qala hadza rabbi. Bintang ni Tuhan aku. Pelik ayat ni. Ni tuan-tuan kena dengar elok-elok ni. Selalu orang terang macam mana? Bila Ibrahim tengok bintang, dia kata Tuhan dia. Dia tengok bulan, dia kata Tuhan dia. Lepas bintang hilang, bulan. Dia kata bulan lah kot. Lepas tu bulan hilang, dia tengok matahari pula. Besar. Keluar matahari, yang lain habis kelam. Matahari kot. Selalu orang terang lagu mana? Orang kata apa? Inilah perjalanan Ibrahim mencari hidayah ataupun mencari Tuhan. Berat tau statement ni. Artinya Ibrahim ni, apa dia? Ibrahim ni tak ada agama. Tu saya nak bagi tuan-tuan, bagi clear sikit lah. Ibrahim ni dicari Tuhan kau macam mana ni? Yang dia duk kata bintang kot. Dok. Bulan kot. Dok. Matahari. Ibrahim pun duk wah-wah lagi ni. Sa'ok ni macam mana Ibrahim pun ni? Okey. Tuan-tuan kena dengar elok ni. Ayat ini, apabila dia tengok bintang, dia kata bintang tu bulat, dia Tuhan. Bila hilang bintang, dia kata takkan Tuhan hilang. Ada dua tafsiran. Ni kena bagi clear. Tafsiran yang pertama, Ibn Kathir Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia nukilkan pandangan Ibnu Jarir yang mengatakan bahawa Ibrahim sedang merenung alam dalam mencari Tuhan. Maknanya pandangan Ibnu Jarir lah. Dia kata, yang ni maknanya Ibrahim duk tercari-cari, sedang merenung. Yang mana Tuhan dia? Tetapi pandangan ini dibantah dan tidak dipersetujui oleh mufassir yang kedua. Maksud ayat ini, kita nak habiskan sikit. Maksud ayat ini, Ibrahim bukan bercakap tentang dia. Ibrahim berhujah tu, ini ikut Tuhan, ini ikut Tuhan. Kemudian apabila Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan itu hilang, Tuhan apa hilang? Ibrahim sedang berhujah dengan kaum dia. Ibrahim sedang apa? Berhujah, berdebat dengan kaum dia. Artinya nak bagi tahu bahawa Tuhan yang kita nak sembah tidak boleh ada kekurangan, tak boleh ada kelemahan. Dia nak bantah yang mereka sembah tu apa? Tok Pek Kong tu. Itu yang dia nak fokus tu. Kalaulah matahari, kalau kita nak kata matahari yang berkuasa, yang ada power tu pun, dia pun tak boleh jadi Tuhan. Takkanlah Tok Pek Kong. Dia sedang berhujah, bukan untuk dia, tetapi untuk membantah kepercayaan sesat kaum dia. Kerana Ibrahim disebut dalam Al-Quran, dia diberi hidayah daripada awal. Kita beriman bahawa Ibrahim tidak pernah terlibat dengan syirik dan Allah telah menyelamatkan dia daripada awal. Sebab itu dia kata dekat pak dia apa? Inni araka, aku tengokmu dengan kaummu sesat. Dia tu main mana? Kaum tu lah juga. Tapi dia nak abang kata aku dah. Aku berkecuali hang dengan kaum hang. Artinya dia daripada awal. Ibrahim tidak pernah sesat, tidak pernah terlibat. Dan demikianlah para nabi.
Daripada Nabi Adam sehingga kepada Nabi-Nabi yang terakhir, mereka semua diselamatkan daripada terlibat. Termasuk Nabi kita Muhammad. Mereka lahir dalam masyarakat yang sesat, musyrik. Tapi mereka jauh, lari. Pasal itu Nabi kita lari pi gua. Dia tak terlibat. Nampak? Itu Allah ismah dia panggil. Penjagaan Allah. Okey. Sebab itu kalau kita tengok, dia bantah kaum dia. Dia bantah kaum dia. Cantik tau dia bantah kaum dia. Dia kata apa? Ayat yang pertama tadi kita baca. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Tuan-tuan, Ibrahim ketika dia berdebat, pasal itu kadang-kadang tak salah kalau kita berdebat dengan manusia menggunakan akal. Hujah akliyah. Islam dia ada dua hujah. Satu dia panggil akliyah, akal. Berdebat menggunakan logik akal yang dipandu oleh Quran lah, akal yang sehat. Yang kedua hujah nakliyah. Pasal itu dia ada dalil nakli, dalil akli. Akli, akal. Tapi kena faham elok-elok lah, akal ni sekali faham guna kepala otak kita. Yang tu dah, akal ni makna akal yang waras. Sebab akal yang waras tak akan bercanggah dengan nas. Okey. Sebab itu kita tengok, tuan-tuan perhati tengok, daripada ayat pertama sampai ayat yang keempat, kelima yang lepas daripada tu, semua guna akal. Semua guna akal. Semua hujah akliyah. Pertama dia kata, dia bantah apa? Dia kata ni pelik lah. Dia kata kapak dia, pelik lah bapak dengan kaum-kaum bapak ni Tuhan banyak. Dan ini juga boleh kita bantah geng-geng yang agama lain, boleh. Tuan-tuan, selain daripada Islam, semua agama Tuhan banyak. Buah tu saja tak payah duduk jadi zakir naik. Zakir naik lambat lah kalau nak jadi kan. Tuan-tuan kalau bersembang dengan orang-orang nak berdebat, nak berhujah, guna hujah Ibrahim. Pukul tang mana? Pukul tang bilangan Tuhan. Dia kata kami Islam Tuhan satu je. Hang Islam berapa? Tanya dulu, jangan pukul tak tahu lagi. Dia kata kami banyak 4 ke 5. Kalau dia jawab je lagu tu, boh kedua sengap terus. Pasal apa? Mana boleh dalam dunia ni Tuhan lebih pada satu? Di atas 2 alasan. Kita ambil 2 cukup. Tuhan tak boleh lebih pada satu. Pasal apa? Ni, hak lebih pada seorang, 2 orang, 3 orang ni siapa dia? Kita ya. Pasal apa? Pasal lekeh. Pasal tu Tok Imam kena 3. Pasal apa? Pasal kadang-kadang ada sikit demam. Kan? Tok Imam kena 3 orang. Pasal apa? Kadang-kadang tak, kalau seorang demam jugalah, Tok Imam tu tak boleh pergi mana. Saya nak habaknya, Tuhan dia tak boleh 2, 3. Pasal apa? Ada 2, 3 itu tanda lekeh. Tanda lekeh ya. Tanda lekeh lah 2, 3. Pasal apa? Pasal kalau hebat seorang pun cukup lah. Payah faham. Bergaduh angkut geng. Hak tu lekeh ya. Kalau nak jantan hampir seorang sudah. Dia kata ni, mai kita nak berjumpa tak? Pukul 10 depan Masjid Padang Ketung. Kalau jantan kemah, dia pergi seorang lah. Yang ni baru gangster. Dia pun duduk tunggu, dia main seorang lah. Ada apa? Dia pun tengok. Tengok seorang tu pun, depa hok ramai pun balik. Dia ni jangan main main seorang. Satu tu tanda. Tapi kalau hak jenis kuat masa ramai ni, banyaklah gangster semua lagu ni. Nanti yang tunggu tu faham lah, nanti aku nak panggil tu. Ini bukan gangster tek minyak yang kampung dusun. Sebab itu Tuhan tak boleh seorang. Tuhan tak boleh ramai. Pasal itu saya tengok doktor operation kan. Doktor yang hebat pun dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia tak boleh abuse, dia tak. Pasal itu dia ada kepakaran dia. Kita kata doktor ni teror. Kita masuk dalam bilik tu dia 4-5 orang lah. Kita ingat dia pesah seorang lah. Dan kita duk operate kan, tanya doktor. Doktor seorang? Nak ambil ramai-ramai apa? Dia buat bersabuk lah. Kita pasal tak apa, saya tengok saya sihat aku. Pakai kain belah. Sekejap lagi dia nak turis kita, dia nak beralih pergi ambil jarum, silap jarum sekejap lagi. Tengah-tengah duk bedah sedap.
Kan? Dia tak ada nak pergi duk cek cukup tak cukup ubat bius. Doktor bius dia tengok cukup tak cukup. Kan? Dia duk pisau-pisau main tengok-tengok habis ubat bius. Tak ada nak cucuk. Sedap. Pi. Lekeh. Manusia insan. Dia bergantung pada orang. Dia perlukan orang lain. Dia tak boleh handle seorang-seorang. Itu manusia. Takkan Tuhan pun berharap pada. Pasal itu dia. Ni Tuhan apa? Tuhan baik. Ni Tuhan apa? Ni Tuhan hujan. Ni. Kalau dia ni tak ada, dia ni jadi macam mana? Jam. Wih, jam macam mana Tuhan? Pi. Itu satu. Artinya, berbilang Tuhan menunjukkan Tuhan itu lemah. Pasal itu Islam, fundamental, core dia. Wahdaniyah. Keesaan Tuhan. Yang kita tekankan Tuhan itu esa. Satu Tuhan itu melambangkan kekuasaan dia. Seorang dia takbir. Tak boleh guna perkataan penjodoh bilangan seorang salah. Satu dia aja. Dia boleh urus. Okey. Kedua. Pasal apa Tuhan kena satu? Hujah kedua. Kalau dua lingkup lah. Pasal tu Quran bersebut kan. Quran kata, "Lau kana fihima alihah." Kalaulah Tuhan tu lebih pada seorang, illallah la fasadata. Lingkup. Yang ni tuan-tuan duk berhujah dah. Kan pasal tu kereta pun steering apa? Steering apa ni? Satu. Bukan hak sebelah tu tak erti bawa. Tuan-tuan kena faham. Bila dia duduk sebelah, bukan dia tak erti bawa. Tapi kereta tak boleh dua orang bawa sekali. Mau faham tak? Ya, jadi kalau dua orang, kiri bawa, kanan bawa. Kalau pusing. Kereta kita nak bagi orang kafir yang faham ni bukan payah. Ambil kereta buh steering dua. Dia kata hang pusing kono, aku nak pusing ni. Lingkup. Kalaulah kereta pun lingkup apatah dunia ni. Kalau tak beriman juga, aku tak tahu nak kata apa. Demikian Ibrahim. Tapi kaum dia duk jawab tu, ma wajadna, biar pilah tok nenek kami buat lagu ni. Biar pilah. Okey. Lepas tu dia cerita tentang bulan, bintang. Kesimpulannya apa? Nak kata bulan, bintang, semuanya ada kelemahan. Poin dia tang tu, bukan bintang bulan tu. Nak bagi taunya, kalau kita kata bulan, bulan ada lemah dia. Bintang ada lemah dia. Matahari pun ada lemah dia. Jadi mereka ni pasal apa guna bulan bintang? Pasal bulan bintang ni paksi pada alam ni. Allah tutup ya pintu hati orang kafir ni. Bukan pasal depa tak dapat hidayah, tutup pintu hati. Banjir tu di Kelantan, kan. Tenggelam Tok Pekong di Siam. Kan banjir. Tenggelam Tok Pekong. Tenggelam. Tok Pekong tu tenggelam. Tapi kan kita nak kata. Tenggelam. Tok Pekong tu tenggelam. Dan usaha terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan tokoh-tokoh ni. Kita pula duk pergi pesoh nak pergi selamat. Hang Tuhan, hang lah tolong kami. Depa rakam dalam TV tu duk tenggelam timbul. Manusia bila tengok Tuhan tenggelam timbul. What the fish? Tuhan apa? Itu sahaja dalil yang membungkam orang berkafir. Tapi pasal apa? Khatamallah. Dan dalam ayat yang terakhir sebagai penutup, cantik. Perkataan Ibrahim ni cantik. Dia kata apa? Kalau tuan-tuan tengok ayat terakhir tu, kan? Bila dia tengok bulan, bintang, semua tak boleh jadi Tuhan. Dia kata, ayat hujung tu. Qala la uhib. Perkataan tu kita nak ambil tu. Bila dia tengok bintang keluar, dia kata ni Tuhan. Lepas tu hilang. Dia guna perkataan la uhibbu. Aku tak suka dia jadi Tuhan. Kita nak ambil perkataan uhibbu tu. Word tu. Pasal apa dia kata aku tak suka? Kerana suka, hub, cinta itu asas kepada ta'abbud. Tuan-tuan, kita abdikan diri kepada Allah di atas cinta kepada Tuhan. Pasal itu dia guna perkataan aku tak cinta bintang jadi Tuhan. Kerana sebelum manusia tunduk sembah sesuatu, dia mula dengan cinta. Pasal apa yang kadang-kadang kita tunduk pada anak-anak kita, tunduk pada bini kita, tunduk pada seseorang? Pasal apa? Kerana ada cinta. Cinta tu. Pasal tu Nabi selalu sebut apa?
Man ahabba lillah, siapa yang cinta kerana Allah, perkataan cinta. Sebab itu salah satu daripada syirik besar apa dia? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jangan main-main tau. Salah satu perkara yang dikatakan syirik besar adalah dalam isu cinta. Al-Quran kata wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Sebahagian manusia mengambil perkara-perkara selain Allah andadan sebagai sembahan. Kemudian Allah kata apa? Yuhibbunahum. Mereka sembah, mereka cinta pada benda tu kahubbillah, macam mereka cinta pada Allah, mereka syirik. Tu Allah kata syirik. Termasuklah cinta harta, cinta dunia. Tapi Allah kata orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi orang beriman dia cinta lebih pada Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak huraian dan maksud daripada ayat ini memberikan kekuatan iman, dan kita termasuk dalam golongan Nabi Ibrahim yang yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan kita terselindung daripada sebarang perbuatan menyengutukan Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.